pusat pembesaran. So pusat kamu ialah L. Okay, so kalau kamu nak baca L pun boleh, cukup macam tu, ataupun nak lebih cantik, bacalah koordinat L kamu ialah 9, 5. Okay, so L kamu ialah koordinat 9, 5. Okay, so kamu dah ada 3 markah di bawah. Perkataan pembesaran 1 markah, sepatu skala 3 1 markah, pusat L 1 markah. So kamu dah ada 3 markah. Okay, so kamu dah ada 3 markah. Dekat atas ni kamu ada putaran 1 markah, 180 darjah 1 markah. So markah yang terakhir dekat sini lah. Okay, markah yang terakhir. Sebab kamu ada 6 markah dekat sini. So kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kamu ada 5 markah baru. So pusat putaran. Okay, so pusat putaran ni lah macam mana kamu nak cari. Okay, so pusat putaran macam mana nak cari, cikgu dah kata cikgu akan guna teknik COI. Okay, teknik COI kalau ikutkan C, O dan juga I. So apakah C? C ini ialah pusat ataupun bahasa Inggerisnya center lah. Okay, pusat putaran. Sebab kita nak cari pusat putaran dekat sini, tak tahu berapa nilai dia. Okay, so O ini ialah objek. Okay, so I ini ialah image lah. Okay, so I kamu ialah image. So kamu ada C untuk center, pusat. So O untuk objek. So I ini untuk image. So apa yang kamu nak kena buat? Kita akan masukkan kamu punya nilai. Okay, masukkan nilai terlebih dahulu. So C, pusat kamu kita baru nak cari. Tak tahu lagi nilai dia berapa. So seharusnya dia akan jadi X, Y. So bagaimana dengan objek? So untuk kali ini, kamu punya gambar putaran di antara O dekat sini dan juga IS dekat sini. Image sementara. Gambar kamu dah semakin pening. Okay. So ketahuilah bahawa kita masih boleh ambil koordinat K. Senang, kamu boleh nampak lagi. Koordinat K dekat sini. Dan juga koordinat yang sepadan adalah koordinat Q. So kalau ikutkan K kamu dekat sini, koordinat dia ialah 1, 7. So, koordinat K kamu ialah 1, 7. So koordinat Q kamu dekat sini adalah 7 dan juga 3. Okay, so 7, 3. So cikgu semak betul-betul. So ini adalah 7, 3. Okay, so betul. So ini adalah 1, 7. Okay, so 1, 7 adalah objek. Sebab K kamu ni berada di objek. So 1, 7. Okay, so macam tu. So Q kamu ni adalah image sementara. Okay, iaitu koordinat 7, 3. Kita perlu ambil koordinat yang sepadan. Kalau tidak, kamu punya pusat putaran tak akan dapat jawapan yang betul. So kamu dah dapat macam tu. Okay, kamu dah ada C iaitu pusat. Sorry, kamu tak ada lagi nilai C, baru nak cari iaitu pusat X, Y. So objek dah ada, 1, 7 datangnya daripada titik sepadan K dekat sini. Dan kamu ada image iaitu 7, 3. Titik yang sepadan Q, 7, 3. Selesai. So apa yang kita nak kena buat? Kita nak buat pengiraan. Okay, so pengiraan kamu akan start dengan 7 dan juga 3. Kenapa dia start dengan 7, 3? Kerana image ini sebenarnya adalah perkara rumus. So perkara rumus bermaksud dia akan berada di depan lah. Okay, so 7 dengan 3 ini akan berada di depan sebagai perkara rumus. Diikuti dengan sama dengan, kemudian kamu ada kurungan. Tapi kamu kena tengok cikgu baru perasan soalan kamu adalah putaran 180 darjah. Jangan terlalu gairah sebenarnya. Okay, untuk kamu buat putaran. Kenapa? Sebab cikgu baru perasan 180 darjah sebenarnya tak boleh guna teknik COI. So sebab tu cikgu saja bagi nampak perjalanan supaya kamu tahu bahawa 180 darjah ni tak perlu guna pun COI. Okay? So cikgu pun dalam tak perasan mungkin saja cikgu nak test, tapi bagus jugalah. Okay? So cikgu tunjuk dahulu COI macam mana. So, untuk soalan 180 darjah ni tak boleh pakai. So kita akan tengok soalan lain lah yang boleh menggunakan teknik COI. So untuk 180 darjah, apa yang kita kena buat? Teknik COI ni putaran apa dia berkata? Putaran 90 darjah sahaja. Okay? So apa yang kamu kena buat sebenarnya dengan gambar ni? Gambar ni dah pening. Okay? Tak apa, biarlah dekat situ. Dia dah nampak makin crowded.
Okey. So kita akan buat 180 darjah sebab soalan kamu seputaran 180 darjah. So kita akan buat garisan. Okey, so apa yang kita nak kena buat? Titik kamu K dekat sini tadi. Cikgu dah kata titik yang sepadan, besar pula garisan dia. Okey. Titik yang sepadan K tadi adalah bersama dengan Q. Okey, nice. Kamu kena gabungkan di antara titik yang sepadan, baru dapat satu di antara K dan juga Q. So kita ambil lah lagi satu H. Di antara H, titik yang sepadan adalah N. Okay, so H kamu adalah bersama dengan N. Okay, boleh ke guna koordinat G dengan I? G dengan I. Cikgu tak perasan tadi soalan ni. Okay, so kalau ikutkan, kamu dah ada dua koordinat dekat situ, G dengan L. Boleh, tak ada masalah. Okay, so kamu dah ada sambungan di antara K dengan Q, koordinat titik yang sepadan. So yang kedua, H dengan N, juga koordinat titik yang sepadan, dan kamu nampak garisan kamu ini sebenarnya bertindih. Okay, dia bertindih ni sebenarnya di sini. Okay, so itulah dia. Cikgu dah kata jangan terlalu gairah untuk menggunakan teknik COI kerana teknik COI hanya boleh pakai untuk putaran 90 darjah saja. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam tak kisah, tetapi dia hanya boleh guna untuk 90 darjah. Soalan kamu ni tadi adalah 180 darjah. Untuk 180 darjah, kita mencari K dan juga Q yang sepadan, kita sambung. So H dengan N yang sepadan juga kita sambung. So kamu dapatlah koordinat yang bersilang dekat sini. So kamu akan dapat koordinat 4, 5. Dah nampak serabut lah dekat situ. So koordinat kamu sebenarnya dekat sini adalah 4, 5. Okay, dekat sini adalah koordinat 4 dan juga 5. So 4, 5. So sebenarnya itulah kamu punya pusat putaran, iaitu 4, 5. So cikgu rasa untuk 180 darjah ini mungkin dia lebih mudah lah. Okey, kerana untuk 180 darjah kamu tidak perlukan sebarang pengiraan. Okey, cukup sekadar kamu menyambungkan titik-titik yang sepadan di antara objek dan juga imej sementara. So gabung satu garisan, gabunglah dua garisan supaya kamu nampak dia bertindih. Okey, betul cikgu ambil. Dia boleh pilih mana-mana titik sekalipun, tetapi syarat dia carilah titik yang sepadan. Okey, carilah titik yang sama. Kalau kamu kata K, janganlah kamu gabungkan dengan N kerana itu bukan titik yang sepadan. K seharusnya bersama dengan Q, H bersama dengan N. So dapatlah koordinat 4, 5. Okey, selesai. Kamu dapatlah pusat putaran. Macam mana nak tahu titik tengah? Dia duduk kat tengah lah, dia bertindih. Itu saja. So dia bertindih di antara garisan pertama dengan garisan kedua. So itulah pusat putaran. Okey. So kamu dapat putaran 180 darjah pada pusat 45 untuk X, untuk huraian dia lah. Okay, dan untuk Y kamu dapat pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat L, 95. Okay. So kamu ada 6 markah lengkap dah dekat sini. So kita nak teruskan dengan yang terakhir. Okay, so B2. So kita akan tengok B2. Sebelum cikgu share link kehadiran sebentar lagi. Okey, so kamu ada macam ni. Okey, so cikgu harap boleh nampak. Sekejap, cikgu memilih untuk pen terlebih dahulu. Okey, so dekat sini kamu ada soalan yang melibatkan luas. Okey, so untuk melibatkan luas untuk pembesaran. Okey, so kamu dekat sini diberi bahawa luas FGHJK ialah 25 cm kuasa 2. Hitung luas dalam cm kuasa 2 kawasan berlorik. So dia suruh kamu kira kawasan berlorik dekat sini. So gambar ni dah tak berapa nampak. Sekejap cikgu guna gambar yang asal. Okey, gambar asal cikgu guna tadi. Sebab dah terlalu cacah marbar tadi. Okey, sebentar ya. Dan ini ialah soalan. Okey, biasalah semuanya duduk dalam komputer sahaja. Okey, so ini mungkin lebih clean gambar dia. Okey, lebih licin, lebih senang kamu nak tengok. Okey, so, cikgu nak memilih untuk membuat
Yang seterusnya soalan C. So, untuk soalan C ataupun soalan B2, dia melibatkan luas. So ketahuilah bahawa untuk rumus untuk bab pembesaran ni dia ada satu rumus luas, iaitu luas imej, okey, sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So dia macam tu. Okay, so luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So K ini adalah skala pembesaran ni lah, faktor skala ni. K kamu ni adalah faktor skala. So faktor skala kamu daripada soalan tadi, kamu dah dapat nilai dia 3. So bermaksud dia adalah 3 kuasa 2 lah. So dia macam tu. So K kamu bergantung kepada faktor skala di atas. Sebab tu cikgu kata sekiranya untuk soalan huraian kamu punya faktor skala itu salah, dia akan menjejaskan soalan yang berikutnya. Kerana dia bergantung secara sepenuhnya daripada B1. Okay, untuk B2 ni ataupun C ni dia bergantung kepada B1. So 3 kuasa 2 kerana K kamu adalah 3, faktor skala kamu ialah 3, so 3 kuasa 2. So kita akan darabkan dengan objek, so kita tengok apa lagi maklumat yang mungkin ada. Okay. So kita tengok terlebih dahulu 25 ni sebenarnya apa yang telah diberi kepada kamu ni. 25 ni. So 25 ni adalah FGHJK. So FGHJK, kalau kamu tengok daripada gambar, FGHJK yang telah pun dilabel sebagai objek. So FGHJK telah pun dilabel sebagai objek. Bermaksud 25 kamu itu adalah luas objek. So luas imej lah yang kita nak cari. So dia macam tu. Okay, so LO ataupun luas objek kamu ni cikgu dapat mana 25 sebab dia berdasarkan FGHJK ialah 25. So kita tengok daripada sini FGHJK ialah objek. Okay, so kita teruskanlah dengan pengiraan. Okay, kita teruskan dengan pengiraan terlebih dahulu. So kamu akan dapat luas imej sama dengan 3 kuasa 2, 9 lah. Darab dengan 25. So 3 kuasa 2 ialah 9. 9 darab dengan 25. So kita tekanlah kalkulator. Okay, so 9, pastikan tekan on. 9 darab dengan 25. Nilai dia adalah 225. Okay, so 225. So itu adalah luas imej. Okay, so itu adalah luas imej. So hati-hati sebab mungkin itu belum lagi jawapan yang terakhir. So untuk luas imej, imej kamu ni yang besar ni secara keseluruhan. Termasuklah yang imej ni ada kawasan lorek, ada kawasan yang putih dekat dalam tu. So apa yang kamu kena buat, kita akan ambil, okay, kita akan ambil tolak betul. Okay, sebab cikgu nampak ada murid tulis tolak. So kamu akan ambil lah 225, ditolaklah dengan 25. Okay, sebab 225 ni adalah imej yang besar. Tolaklah dengan yang kecil ni yang saiz dia sama dengan objek dekat sini. Imej sementara ni sama saiz 25. So 25 lah dekat situ. So seharusnya kamu akan dapat nilai 200 cm kuasa 2. Okey, so 3 markah dekat situ. Di manakah markahnya? So, biasanya adalah markah yang pertama daripada cikgu pun hampir-hampir lupa, yang pasti ini adalah markah. So di sini dia ada nampak proses tolak yang mungkin sebelumnya dia ada di sekitar ni lah. Okay, setelah kamu aplikasikan nilai K. Okay, so kamu ada 3 markah secara total. Yang tadi ada 6 markah, sebelum tadi ada 3 markah. Seharusnya soalan ini adalah 12 markah. Cikgu ada ke soalan dia suruh cari LO? Cikgu rasa ada juga, cuma mungkin tak sempat kot hari ni. Okay, so ada apa-apa nak tanya dulu? Kelas kita dah 10.30. 10.16. Masa betul-betul mencemburui. Okay, so apa-apa cikgu akan bagi in-call message terlebih dahulu. Dalam in-call message itu ada link kehadiran. So tandalah kehadiran terlebih dahulu. Okay, rupa-rupanya sempat satu soalan saja tak nak jawab 1 jam. Okay, terlalu gairah kita nak buat COI tadi. So kita nak pergi yang kedua, kita nak tengok COI lah, senang. Okay, tak apa, kita masih ada masa lagi. Kita punya sesi persekolahan secara maya ini masih lagi panjang.
Okey, masih lagi panjang. Mungkin ada siri kedua nanti. Kita nak tengok aplikasi soalan yang melibatkan teknik COI sebagai penutup lah. Okey, sebagai penutup. So kita tengoklah terlebih dahulu dekat sini. Mungkin cikgu akan pergi sedikit laju lah. Manakala kamu mungkin dah boleh faham. Okey, so dekat sini kamu ada soalan yang melibatkan pentagon JKLMN ialah image. So JKLMN ialah image. So dekat sini image. Okey, so pentagon JKLMN ialah image bagi pentagon DEFGH. DEFGH. So kamu ada objek lah dekat sini. Alright. So kamu ada objek dekat sini. Dan untuk yang kedua, dia ada pentagon PQRST. Okay, PQRST ialah image. So kali ni yang ni pula image bagi pentagon JKLMN. So JKLMN adalah objek. So kamu ada dua huruf dekat sini. Okay, kamu ada dua huruf, iaitu huruf X dan juga huruf Y. Cikgu mungkin akan pergi sedikit laju. So kamu ada dua huruf. So dia bagi situasi kepada kamu. Y cikgu buat label warna biru lah. Sebab Y kamu ni seharusnya warna biru. So X kamu yang warna merah. Okay, so apa yang cikgu nak kena buat? Kita tengoklah X kamu ni. So X kamu ni yang warna merah ini. So daripada objek nak menjadi image, pastinya ini adalah pembesaran. Walaupun kamu nampak gambar kamu itu mengecil. Okay, objek nak menjadi image, walaupun kamu nampak dia mengecil, ketahuilah bahawa ini adalah pembesaran. So Y kamu ini di antara objek dan juga image, ini ialah putaran. Okey. So putaran, so atas ni pembesaran, so pembesaran dengan faktor skala. Okey, faktor skala. Okey, so kamu nak tengok pembesaran dengan faktor skala berapa, so kita ambillah rumus asal dia balik. K sama dengan image per objek. Okey. So kalau kamu tengok dekat sini, kamu di antara O dengan I ini, so objek kamu kita ambillah DH dekat atas. So DH kamu ni adalah 2. So objek kamu adalah 2. So image kamu yang dalam ni lah. So 1. Okay. So 1/2. Okay. Seharusnya kamu ada faktor skala 1/2. Okay. Pada pusat. Okay. Pada pusat pembesaran. So pusat pembesaran ni nak cari daripada mana? Okay. Cikgu zoom sedikit gambar dia. Okay. So kalau kamu tengok, kamu boleh nampak sebenarnya titik D. Okay, cikgu pakai ni. So titik D ataupun cikgu ambil titik E lah. E dengan K, kalau kita panjangkan garisan, so dia nampak macam tu. So E ni kalau kita panjangkan, dia akan lalu K, dia akan lalu terus garisan macam ni. So kita ambil lagi satu titik yang sepadan, G dengan M. So seharusnya dia akan nampak macam tu. Okay, so kamu dah boleh nampak sebenarnya ada satu titik yang telah pun bertindih. Okay. So ada yang jawab tadi. Okay, bagus. So, cikgu buat sekali lagi. So G. So kalau kamu tengok dekat sini, dia ada satu koordinat yang bertindih, iaitu di tengah-tengah ni. Okay. So kamu ada M dengan G. So kamu ada K dan juga E. So tengah-tengah ni adalah koordinat pusat pembesaran, iaitu 4, 4. Okay. So pusat pembesarannya adalah 4, 4. So kita dah dapat 3 markah yang atas. Okey, pada pusat 4, 4. Selesai. Dan untuk yang bawah ini putaran. Okey, so kalau ikutkan gambar kamu dah saya markah. So putaran kamu kalau ikutkan putaran ini ialah putaran 90 darjah. So macam mana cikgu tahu 90 darjah? Kamu tengoklah daripada, cikgu padam dulu sebab cikgu nampak terlalu crowded gambar kat situ. Apa-apa. Tak apa pun kau. Okey. So kalau masuk aku cik. Ya in the pahetak ni pabe anu ni deh. Ya nah. Ya. Yuk. Okey. So kalau ikutkan pada pusat 4, 4 tadi. Alright.
dan juga putaran kamu. Okey, putaran kamu kita nak tengok koordinat M dan juga koordinat sekiranya dia diputarkan, M kamu ni dia akan diputarkan menjadi S seharusnya. Okey, kamu kena cari titik yang sepadan dan putaran kamu adalah lawan arah jam. M dia akan sepadan dengan S. So putaran kamu 90 darjah lawan arah jam. Alright, lawan arah jam pada pusat. Okey, kita nak tengok teknik COI saja sebelum cikgu lepaskan kamu pergi. So pada pusat, so pusat putaran inilah yang kita nak cari. Okey, so yang ni baru kita boleh guna teknik COI, memandangkan teknik COI hanya untuk 90 darjah. So C, O dan juga I. Okey. Kalau tak sebut arah jam dia, kalau ikutkan dia akan hilang markah. 90 darjah ni pun perlu ditulis lawan arah jam. Kalau kamu tulis lawan jam sahaja pun bermasalah untuk markah nanti. Dia boleh hilang markah. So lawan arah jam perlu lengkap. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay, so cikgu harap clear dekat situ. So C, O dan juga I. So pastinya C kamu pusat putaran belum ada. So X, Y lah dekat situ. Okay, so O kamu kalau ikutkan objek lah. So kalau kamu tengok dekat sini objek kamu, kita nak ambil titik M. So M kamu koordinat dia adalah 6, 3. So dekat sini. Okay, so koordinat M kamu adalah 6, 3. So 6, 3. Objek kamu. Okay, manakala untuk S kamu dekat sini, koordinat yang sepadan adalah 9, 8. Okay, so kamu ada 9, 8. Okay, so kamu dah ada macam tu. So apa yang kita nak kena buat? So cikgu dah cakap tadi, I kamu ini ialah image. So image ini adalah perkara rumus. Okay, so perkara rumus bermaksud dia akan berada di depan lah. Okay, so 9 dan juga 8 akan duduk di depan. Sama dengan, okay, diikuti dengan kurungan. Barulah kamu boleh buat teknik COI. So kurungan, di dalam kurungan seharusnya ada simbol tolak. Di luar kurungan ada simbol tambah. So kamu ada 9 dalam dia tolak, luar dia tambah. So apa yang kamu nak kena buat? Kita nak kira nilai 9. Nak ambil nilai 9, kamu perlu pandang kepada arah bertentangan. So 9 ini duduk di sebelah sini. So kita nak ambil bacaan untuk jawapan 9. Kita akan mula daripada arah bertentangan, daripada atas. Y, 3, X. Sudah macam tu. Mungkin cikgu boleh ulang balik. Okey. So kalau ikutkan dia akan jadi macam tu. Nak ambil 9, kita akan tengok daripada arah bertentangan daripada atas. So Y, 3 dan juga X. Itulah anak panah dia. So kamu akan isi Y, 3, X. Selesai satu perkara. So untuk yang sebelah 8, untuk dapatkan nilai 8, kita akan tengok di sebelah bertentangan. Bermula daripada atas, X, 6, Y. So, kamu ada X, kamu ada nilai 6. Okay, so kamu ada nilai Y. So, kamu ada X, 6Y dan juga Y, 3 dan juga X. So, apa yang kita nak kena tulis lagi sekali, ianya adalah 90 darjah lawan arah jam. Okay, lawan arah jam seharusnya dia akan duduk negatif di sebelah bawah. Okay, apabila dia lawan arah jam, dia akan duduk negatif di sebelah bawah. Kalau dia adalah ikut arah jam, negatif di sebelah atas. Okay, so habis dah dekat situ, kita nak buat persamaan lah. Okay, 9 sama dengan, cikgu akan pergi sedikit laju, tambah X. Okay, so 9 tolak 3, kita pindah sebelah sana, dia akan jadi tambah 3. Sama dengan Y tambah X, 9 tambah 3, 12. 12 sama dengan Y tambah X, bermaksud X tambah Y sama dengan 12. Cikgu pusing sahaja. Okay, so untuk 8 ni pula cikgu tarik jauh sikit sebab tak cukup ruang dekat situ. So 8 sama dengan negatif X. Okay, so negatif X, negatif darab negatif, positif 6. Kemudian tambah Y, mengganggu dah dekat situ. Okay, sekejap cikgu tulis semula. Okay.
Okey, kita ambil sedikit jauh. So kamu ada 8 sama dengan negatif X. Negatif X, negatif darab negatif, positif 6. Kemudian negatif, so ni negatif tak ada, so tambah Y. So kamu ada 8 tolak 6. 6 dekat sini pindah sana jadi tolak. So negatif X tambah Y. So 8 tolak 6 jadi 2. Sama dengan negatif X tambah Y. So kita susunlah balik. Kamu akan ada negatif X tambah Y sama dengan 2. So kamu ada A1. Okey, boleh nak pakai A1 dekat sini. A1, B1, C1. So A2, B2, C2. So apa fungsi A1, B1, C1 ni? Kita nak cari pusat putaran lah. Okay, menggunakan kalkulator on, so mode EQN1. Okay, kemudian unknown kamu ialah 2. So nilai A1 kamu adalah 1. Kemudian sama dengan, so B1 kamu ialah 1. Okay, so C1 kamu ialah 12. Laju sikit. So A2 kamu ialah negatif 1. Tiada huruf, tiada nombor bermaksud negatif 1. So B2 ialah 1 dan C2 ialah 2. So kamu dapat jawapan 5 dan juga 7. So kamu dapatlah jawapan iaitu 5 dan juga 7. So dapat 5, dapatlah 7. So inilah kamu punya pusat putaran. Okay. So kita tulislah balik dekat sini. 5, 7. So kalau ikutkan, itulah sebenarnya jawapan untuk teknik COI lah. Okay. Seperti mana cikgu dah kata, video ini ngam 10.30. Video ini cikgu akan upload semula di YouTube. Kamu boleh pause and play. Okay. Mungkin tak sempat nak dapat tangkap. So, kamu bolehlah pause and play sendiri. Okay. Tengok dia punya langkah kerja. So cikgu sebenarnya lebih suka menggunakan COI kerana jawapan yang kamu dapat itu pastinya tepat. Okey, pastinya jawapan kamu ni tepat sebab kita menggunakan pengiraan, bukan lukisan di atas gambar. Tapi mungkin cikgu lain dia ada cara lukisan, terpulang. Kamu gunalah mana yang kamu rasa lebih sesuai. Okey. So sebentar. Ada apa-apa nak tanya ke sebelum tu? Ya, kenapa? Ada apa-apa nak tanya? Boleh on mic pun boleh. Okey, so kalau ikutkan jam cikgu dah 10.30. Cikgu share mana nak guna kalkulator tadi. Nanti kamu play video lah. Okey. So cikgu dah masukkan dalam in-call message senarai kehadiran, link kehadiran lagi sekali. Okey, so kamu tekanlah link kehadiran tersebut. So carilah nama kamu dan juga nama kelas kamu. Okay. So, isilah tarikh yang sesuai. Dan kalau ikutkan, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Maaf tak dapat nak buat banyak soalan. Okay. Rupa-rupanya 1 jam tak cukup. Okay. Mungkin lepas ni kita extend kelas jadi 3 jam kot. Okay. Supaya kamu mungkin boleh faham lagi lebih banyak soalan kita boleh buat. So dia macam itulah. Okay, sekiranya tiada apa-apa masalah, kita tutuplah majlis kita dengan tasbih Qur'an dan juga surah Al-As. Ya Musyid, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saja setakat hari ini. Terima kasih kerana bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.